Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua penonton-penonton Pak Salam Studio. Di mana pun anda berada, di rumah maupun di tempat kerja, saya mengucapkan terlebih dahulu mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin jika saya ada buat salah kesilapan dan juga serba kekurangan daripada saya di dalam mengendalikan siri Para Mistik podcast ini. Saya memohon beribu-ribu ampun kepada anda semua di luar sana. Beri mohon ampun, silap dan maaf. Kerana kadang-kadang kita tak dapat nak penuhi segala permintaan anda di luar sana. Di atas sebab-sebab mungkin dari segi teknikal, mungkin dari segi kelapangan masa dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, syukur kita pada kehadrat ilahi pada malam ini ditemukan lagi dalam siri Para Mistik Podcast, di mana hari ini telah pun menunjukkan 20 hari bulan 5, 20 hari bulan 5, di mana hari ini berapa Syawal saya tak ingat dah. Tapi sejarah baru hari ini terbina di mana kes penularan COVID-19 pada hari ini di Malaysia mencatatkan 6,800 lebih sakit baru. Jadi bukan nak memburukkan lagi keadaan kita pun tak nak kes ni naik mendadak macam tu. Tapi nak buat macam ni, itulah hakikatnya. Saya hanya menyampaikan apa yang berlaku sekarang ni. Jadi kes semakin naik, kita kena sentiasa dan berwaspada. Apa-apa pun yang akan berlaku lepas ni, keputusan daripada kerajaan dan sebagainya, kita terpaksa terima dengan hati yang terbuka, kerana itulah yang terbaik untuk kita. Yang penting kita jaga sesama kita dan janganlah kita terlalu mengikutkan perasaan. Mungkin kita ada pendapat sendiri, mungkin kita ada pendapat bermacam-macam lagi, tapi nak buat macam mana? Dunia sekarang di dalam krisis, tapi InsyaAllah kita berdoakan yang terbaik. Baiklah, saya rasa saya dah lama tak on kan Para Mistik Podcast. Dan lebih-lebih lagi pada minggu lepas saya mohon ampun sangat-sangat. Sebab minggu lepas saya memang dah bercadang nak buat Para Mistik Podcast pun. Di dalam fikiran, dalam kepala saya dah pun set 3 cerita untuk disampaikan pada malam tersebut. Tapi sayangnya saya leka dan alfa sikit. Sebab apa? Saya ingatkan raya pertama itu merupakan hari Rabu, dan raya kedua itu raya yang 2 Syawal merupakan hari Khamis. Jadi saya pun bersiap sedia untuk sampaikan cerita pada hari 2 Syawal tersebut. Jadi bila tengok balik, saya lupa kalender dan sebagainya. Rupanya 2 Syawal tu ialah hari Jumaat yang betul-betulnya. Jadi saya terlepaslah dengan Para Mistik Podcast pada minggu lepas. Dan sepatutnya pada malam raya pertama tu kan, hari raya yang pertama, malam tersebut merupakan sepatutnya tarikh saya lakukan Para Mistik Podcast ni. Dan saya pun memang tunggu-tunggu dan nanti tak mengucapkan selamat hari raya kepada anda semua kan. Walaupun ada yang tak dapat nak balik beraya kan, kita semualah, bukannya ada pun, tapi maksudnya hampir ke semua kita pun tak dapat nak beraya normal macam raya-raya yang di tahun yang lepas. Tapi buat macam mana, itu ialah besar-besar nikmat lah kita dapat raya. Kita tak tahu yang dekat orang dekat Palestin sana, nampak sekarang sedang bergolakan dengan Israel. Diorang tak dapat nak beraya pun. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita ada setakat ni. Boleh dapat makan minum ketupat di hari raya pun merupakan satu nikmat sebenarnya, kawan-kawan. Baik, malam ni saya nak bercerita bertemakan hari raya, ganti balik malam yang sepatutnya saya cerita pada malam pertama raya tu. Jadi malam ni saya kumpulkan 3 cerita. 3 cerita ni adalah berdasarkan sedikit sebanyak elemen raya di dalamnya. Dia ada sedikit kaitan lah dengan raya. Jadi pada malam ni kita akan dengarkan Para Mistik Podcast yang dibawakan oleh saya, Pak Salam Studio, pada anda.
misteri dan juga kisah-kisah mistik Nusantara. Anda sedang mendengar Para Mistik Podcast, cerita-cerita seram Nusantara. Kongsikan cerita dan pengalaman anda ke email pasalamsg@gmail.com. Kita dia dalam satu dunia. Baik, kembali lagi. Kisah yang pertama yang saya nak sampaikan pada anda pada malam ini adalah tentang raya. Jadi, situasi ataupun kisah yang disampaikan ni adalah datang daripada rakan kita. Tapi dia punya jalan cerita tu saya tak dapat nak ingat secara 100% sama sebiji macam yang dia sampaikan. Dan cerita yang dia sampaikan ini adalah sebenarnya datang daripada saudara mara dia, yang berkongsikan kepada mereka. Jadi macam ni ceritanya untuk saya bawakan dalam cerita yang pertama dalam Para Mistik Podcast pada malam ini. Dia bermula dengan makcik dia. Kita bahasakan dia ni makcik dia lah. Makcik dia ni bersama dengan keluarga dalam kereta untuk pulang ke kampung halaman. Pulang ke kampung halaman mungkin disebabkan hari tu pun hari 28 Ramadan macam tu kan, nak pulang balik beraya di kampung. Jadi mereka pun bersiap siaga lah. Kita kemas barang kan, letak barang dalam kereta, kita load semua baju-baju anak, baju-baju suami. Kemudian ada barang-barang lain kan, barang-barang makan ke yang kita nak makan dalam kereta, kemudian kita letak dalam kereta. Semua pun dah siap untuk pulang ke kampung halaman. Kampung halaman mereka, tak silap saya, dia belah-belah bahagian Perak sebenarnya, kat bahagian Perak, tapi saya tak sure kampung halaman tu spesifiknya di mana, tapi saya rasa di bahagian Perak lah. Mungkin dalam area-area Taiping dan sebagainya lah. Tapi di dalam perjalanan diorang nak balik kampung, diorang ni datang daripada KL lah, Kuala Lumpur, ataupun area-area yang daripada Selangor lah, kawasan-kawasan bandar. Kemudian bila nak pulang balik beraya ni, kita faham lah, untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas, jadi mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halaman yang mereka di Perak menggunakan jalan highway utara selatan. Bila nak mengelakkan jam, sewajarnya lah, kalau bagi saya sendiri pun, pendapat saya akan gunakan jalan tersebut pada waktu malam. Bila waktu malam, mereka pun mulakan perjalanan mereka. Bermula daripada jam awal lebih dalam kurangan lah, saya anggarkan pukul berapa, dalam pukul 8 ke 9 macam tu, selepas maghrib. Jadi mereka mulakan perjalanan. Jadi senang sebab tak nak rushing nak sampai maghrib kan, kat R&R dan sebagainya. Jadi diorang mulakan lepas maghrib. So bergerak keluar daripada kawasan bandar, terus menuju ke kawasan Lebuh Raya Utara Selatan. Dalam perjalanan untuk sampai ke sana tu, kereta banyak. Kereta berpusu-pusu sebab memang hari nak dekat dengan hari raya kan. Kita pun tak dapat nak elak kesesakan lalu lintas ni. Memang setiap tahun pun akan jadi perkara yang sama, kecuali pada tahun ni lah, tak boleh nak balik beraya, tak boleh nak rentas negeri. Jadi masalah sikit lah. Jadi kalau memang setiap tahun pun memang kita faham Lebuh Raya akan sentiasa busy bila nak menjelang hari Lebaran. Hari tu, aduh weh, sebut pun dah macam tersasul-sasul malam ni. Macam ni, dalam perjalanan diorang, bila diorang berdepan dengan jam dan sebagainya, kesesakan trafik yang juga lalu lintas dekat kawasan Lebuh Raya Utara Selatan ni, dia tak semacam yang biasa. Selalunya kita lalu pantas, laju. Tapi Tapi bila
banyak kereta yang berada di lebuh raya, mereka pun perlu perlahankan sedikit tempoh perjalanan. Jadi sambil-sambil dia pun tengah relax bawa kan, dah keluar kawasan Selangor, dah masuk kawasan Perak, dan di hujung sana lah, dekat kawasan Taiping ni, mereka pun mula masuk ke exit kawasan mana saya tak ingat. Tapi exit tersebut perlu melalui satu RNR yang telah lama tak digunakan lagi. RNR tersebut merupakan RNR Tasik Raban. Jadi bila disebutkan tentang RNR Tasik Raban ni, pengunjung yang pernah lalu ataupun pengguna yang pernah lalu ke kawasan tersebut, sudah yang familiar dengan jalan tersebut, sudah pun tahu bahawasanya RNR tersebut telah pun tutup setelah sekian lama. Jadi orang kampung ke area-area tu pun dah tahu selok belok jalan. Memang diorang tak akan gunakan jalan tersebut pada waktu malam sewenang-wenangnya, tidak seperti jalan-jalan yang lain. RNR Tasik Raban ni meninggalkan 1001 misteri dekat sana apabila dia menjadi salah satu hotspot di mana para pengkaji paranormal ataupun urban explorer selalu melakukan aktiviti mencari entiti kat kawasan RNR Tasik Raban ni. Memangnya RNR tu dibiar terbengkalai dan segala fasiliti yang berada dekat kawasan tersebut telah pun tiada lagi ataupun tidak beroperasi secara kira official, tutup lah. Official tutup kawasan RNR Tasik Raban ni. Memang kalau dilihat pada masa kini, RNR Tasik Raban, kawasan dia dah pun ditemani dengan semak samun. Bila di hadapannya, kita dah pun susah nak nampak kawasan Tasik, kawasan RNR tersebut. Susah nak nampak dah, sebab dah pokok-pokok hutan semua dah menjala. Apabila ditoleh di bahagian belakang, di bahagian belakang ni merupakan medan selera dan sebagainya, masih teguh berdiri, tapi kondisinya sudah pun buruk lah. Tak macam RNR yang untuk kita rehat dan rawat. Memang dia biar terbengkalai dan segala apa yang ada dekat situ semualah habuk, daun-daun kering dan kawasan yang dah lama ditinggalkan. Jadi nak dijadikan cerita, apabila mereka lalu ke jalan tersebut, mereka ni totally tidak tahu pun yang ada jalan lebih shortcut dan lebih pantas untuk sampai ke kampung mereka. Jadi berpandukan Waze ataupun Google Map lah yang diorang gunakan pada waktu tu, memandangkan jalan lebuh raya utara selatan yang jam dan dia punya pergerakan sangat perlahan. Jadi diorang ni tak naklah sampai ataupun tiba lewat ke kampung halaman, dah pastinya letih dan sebagainya, nak tidur kan. Jadi mereka menggunakan jalan alternatif lain. Bila mereka exit keluar ke kawasan dan menuju ke RNR ataupun jalan yang digunakan dahulunya di kawasan RNR Tasik Raban tersebut, pada mulanya mereka macam, oh, jalan ni boleh digunakan, option route ni cantik dan boleh sampai lebih cepat daripada kita gunakan lebuh raya ni yang sememangnya lambat. Jadi diorang exit gunakan jalan tersebut, bergerak lah pelan-pelan. Setibanya mereka dekat kawasan lorong yang masuk ke RNR Tasik Raban tersebut, dan exit RNR tu merupakan jalan untuk diorang pergi teruskan lagi perjalanan sampai ke kampung halaman. Apabila diorang sampai kat kawasan tersebut, diorang macam tengok kawasan tu normal, lampu terang menerang, kedai pun ada yang buka kan. Semua macam kelihatan, oh, tak ada apa pun. Cuma kawasan tu yang terpencil, mungkin disebabkan itulah kurangnya kereta ataupun kenderaan
yang lalu dekat kawasan tersebut pada malam tu. Pada malam tu memang hanya mereka saja yang melalui jalan tersebut. Jadi bila dah masuk ke kawasan tersebut, di dalam fikiran diorang terpandang kawasan R&R tu memang cantik, dihiasi dengan lampu-lampu yang terang. Dan kemudian anak diorang ni cakap, lapar. Papa, boleh singgah dulu tak kita makan? Perut pun dah lapar. Jadi bapak dia pun cakap, baiklah, kita boleh singgah dulu makan, nanti kita balik dulu lah. Awak setuju tak ni? Saya ikut je awak bang. Tu ada kedai. Kedai tu macam buka. Kita singgah situ. Jadi dalam kawasan R&R tersebut, ada satu kedai ni, dia buka. Kedai lain tu mungkin terlihat tertutup, tapi di dalam keadaan yang cerah kan, ada kerusi, meja makan. Mungkin diorang ni sampai ni dah lewat malam sedikit, dekat tengah malam kan, jadi agak kurang kedai nak buka. Jadi itulah dalam tanggapan diorang. Kedai memang ada, nampak macam kedai tu masih elok di sana, tapi dia tutup. Hanya satu kedai je yang buka. Jadi mereka pun cari parking kereta, kemudian park kereta diorang. Bila dah park, okey, semua pun dah turun kereta, pergilah ke kedai tersebut. Memangnya kedai tu masih buka, alhamdulillah. Dan diorang pun memesan makanan, pesan dalam makan malam untuk diorang. Berapa orang makan lah. Tadi diorang pun tanpa rasa curiga dan tanpa rasa pelik, mereka pun memesan makanan. Macam dia ni nak makan tom yum, dia ni nak makan nasi goreng. Okey lah, masih lagi ada rezeki diorang lah. Pada waktu tu masih dibuka lagi kedai ataupun gerai makan tersebut. Setelah diorang selesai makan, habis kenyang, diorang pun bayar duit. Diorang serahkan duit tu kepada seorang tukang kedai tu. Serahkan duit. Dia cakap, tak apalah bang, ini baki abang simpan dia. Rezeki abang lah malam ni. Terima kasih bang banyak-banyak. Kami balik dulu. Baik-baik, terima kasih lah. Baik-baik jalan lah, hati-hati. Setelah tu, mereka pun menaiki kenderaan mereka masing-masing pun buka pintu, masuk. Ayah dia pun start enjin dan kemudian meneruskan lagi perjalanan untuk pulang ke kampung. Tanpa rasa apa-apa, perut pun sudah kenyang dan sebagainya. Pulanglah mereka ke kampung. Teruskan lagi perjalanan. Alhamdulillah, jalan tersebut dapat keluar dan tembus ke jalan utama untuk mereka pergi balik kampung. Setelah sampai di kampung, dah pun lewat pagi, dan terus disambut mesra oleh ibu ayah atuk nenek ni orang lah. Ibu ayah atuk nenek sambut diorang. Kemudian orang cakap, okey, angkat beg tu semua, pergilah mandi. Lepas mandi, korang boleh makan, ataupun korang nak tidur, korang boleh tidur. Bilik pun telah disediakan. Bila sampai dekat halaman kampung ni, sememangnya ada lagi saudara mara yang lain telah pun tiba dekat halaman ataupun kampung rumah nenek ni lah, nenek dan atuk. Keesokan paginya, bila mereka bangun, okey, mulalah aktiviti bersiap siaga nak buat sarapan kan, nak buat bakar lemang ke, nak buat kacau dodol semua kan. Semua pun dah kita nak prepare lah ni. Kita nak buat hari ni, esok lusa nak raya. Bila dah buat macam tu, datanglah si pakcik, Pak Long kan, beramah mesra. Jadi sembang kan, orang ni berbual kosong. Terbuka cerita, okey, korang semalam lewat dah sampai, balik pukul berapa mula perjalanan? Orang cakap, kami sepatutnya start perjalanan dalam pukul 8 lah, macam tu. 8 kami naik kereta, exit keluar daripada Selangor, keluar, okay, bawa. Tiba-tiba kalau exit tu je, memang kita dapat tahu yang lebuh raya Utara Selatan jam tu bukanlah jam sebab ada accident ke apa, tapi sebabkan kereta banyak kan.
kami pun carilah jalan lain. Cari jalan, kami tumpalah satu jalan ni, dia boleh tembus keluar ke kampung. Kami pun ambil jalan tu. Sepatutnya kalau dah lah ambil jalan tu dalam pukul 11 ni tu boleh sampai 11-12 ni tu. Tapi sebabkan kami singgah dulu makan dekat R&R, korang keluar exit jalan mana tadi? Oh ni, sekian-sekian ni exit ni. Kami terus ambil ni, belok kanan. Kami exit roundabout tu. Kami terus je, terus ada jumpa R&R satu. Kami makan dulu kat situ, kemudian baru kami teruskan perjalanan keluar ke jalan utama. R&R bukan dekat Lebuh Raya kan? Ni R&R mana R&R apa R&R Tasik Raban. Ya, Tasik Raban. R&R Tasik Raban. Lepas tu Pak Long dia cakap, orang ni biar betul. R&R Tasik Raban. Aku duduk sini lama dah tau. Memanglah aku ni orang kampung je kan, tapi aku tahu selok belok jalan sini. Tak silap aku, R&R Tasik Raban tu dah lama ditutup. Korang betul korang singgah situ? Yelah, betul lah. Semalam kami pergi sana, sebelah kiri kami ni, kalau kami baru masuk tu, sebelah kiri ni ada tasik. Ada tasik, macam air kan. Ada lampu-lampu. Sebelah kanan ni adalah ni gerai-gerai makan. Kami pun singgah lah satu kedai tu. Kami nampak kedai lain macam tutup. Satu kedai tu je buka. Kami pun singgah makan. Korang ni biar betul ni. Aku rasa mustahil korang boleh singgah makan situ. Memang setahu aku, orang kampung ni pun dah pun cakap, memang dah tahu sangat lah kawasan area Tasik Raban tu dah tutup lama dah. Tak satu kedai pun yang buka dekat situ. Kau ni biar betul. Saya tak percaya je aku. Kalau kau tak percaya, sekejap lagi kita pergi. Petang sikit ni, ada masa lagi sebelum berbuka. Baik, hari kita pergi. Bila ada orang cakap macam tu, set macam tu kan, si pakcik ni tak percaya, totally tak percaya ni. Sebab mereka memang dah sah turun kereta pergi makan pula dekat kedai tersebut, baru pulang. Tapi Pak Long ni cakap dia menidakkan apa benda yang berlaku. Dia cakap dah tutup dah area Tasik Raban tu. Jadi apa yang mereka lakukan pada petang tu? Startlah kereta. Naiklah pakcik dengan Pak Long sekali, pergi balik menuju ke R&R Tasik Raban. Buka Waze, tengok ni kan, pandu punya pandu. Sampai. Bila sampai, first impression lah, maksudnya apa yang pakcik dia ni tengok dengan apa yang dia tengok semalam tu totally berbeza. Tak sama. Kawasan yang semalam dia tengok yang cerah, cantik, nampak tasik, kini dia nampak macam betul ke jalan ni? Malah aku rasa jalan yang sama. Aku just patah balik nak ke exit tu, tapi kiri kanan ni macam semak samun hutan. Lepas tu Pak Long cakap, ni lah ni area Tasik Raban. Kau tengok sebelah sana. Kawasan ni dulu ni yang kau tengok macam hutan ni, sebelah sana, sebelah sini lah yang tasik tu. Tapi dah tak nampak dah kan? Dah macam paya dah ni tengok. Kau teruskan lagi depan sikit, kau nampak lah tu yang gerai-gerai yang kau cakap tu kan. Aku lalu lah ni, sini jalan ni memang dah familiar dah, tahu sangat dah. Tak apa lah. Dia pun teruskan lagi. Kau parking sana, jadi aku bawa kau pergi. Pakcik ni pun parking satu sudut ni. Dua orang keluar kereta. Bila dia tengok pula keadaan R&R tersebut kan, ada yang daun-daun kering kan, daun-daun kering semua bersepah dekat atas lantai. Lepas tu dia tengok gerai-gerai yang dia rasa semalam macam cantik, tak terusik dan sebagainya kan. Memang sepatutnya boleh lagi, dia pun expect yang kawasan tu boleh digunakan. Tapi kini apa yang mata dia tengok macam langsung tak masuk akal.
Sini lah, gerai-gerai kau tengok. Bumbung pun dah jatuh lah sikit. Kau tengok kau yang ujung tu. Meja pun dah tunggang terbalik. Betul kau datang sini malam semalam ni? Dari mana yang kau pergi? Aku rasa kau pergi ujung sana. Betul ujung sana. Kat dengan tangga. Kan tangga naik tu. Betul lah ujung sana. Ada satu kedai tu aku pergi makan dengan family. Jom kita pergi. Bila diorang jalan balik pergi, sampai je dekat kedai gerai yang diorang maksudkan tu, tengok persekitaran kedai tu memang langsung tak sama macam semalam. Dibiarkan terbengkalai. Pinggan-pinggan pun ada yang berselerak dekat lantai. Tapi yang paling peliknya, di satu sudut dekat kawasan tersebut, atas meja, dia boleh lihat duit yang dia bagi semalam, duit makanan yang dia order dan makan dengan family dia, yang dia cakap keep the chain kan, simpanlah baki ni dekat tuan kedai. Dia nampak duit yang sama berada di atas meja di R&R Tasik Raban tersebut. Pakcik dia pun, ni lah ni duit aku bagi semalam. Wish, rasa pelik lah ni kawasan ni. Jom lah, kita balik lah. Cepat-cepat lah keluar dari sini. Tak sedap hati pula aku. Okey, tak apa lah, jom kita balik lah. Sekarang percaya kan apa aku cakap? Mana ada buka dah. Hari-hari dah lama tutup. Tak apa. Ni aku tak tahu nak cakap macam mana lah. Lain kali hampa kena berhati-hati bila lalu kat kawasan ni. Jangan percaya sangat kedai-kedai yang nampak buka ni. Tak tahu kan apa yang ada kat sini. Tak apalah, jangan sembang kat sini lah. Jomlah kita balik. Baik-baik, jom. Jadi kisah tu berakhir di situlah. Dia punya detail lagi apa yang jadi lepas tu saya tak tahulah. Jadi sememangnya area Tasik Raban ni, kalau kita tengok, kita search dekat YouTube dan sebagainya, banyak geng-geng yang dah pun pergi explore kat kawasan tu. Dan hasil ataupun result daripada rungkaian untuk mencari aktiviti-aktiviti paranormal kat kawasan tu, ternyata ada yang berhasil mendapatkan satu feedback. Bukan satu lah, beberapa feedback yang mungkin terwujud ataupun terlihat di dalam footage diorang. Okey, sebelum kita pergi ke cerita yang seterusnya, kita ambil short break. Anda sedang mendengar Para Misti Podcast, cerita-cerita seram Nusantara. Kongsikan cerita dan pengalaman anda ke email pasalamsg@gmail.com. Kita dia dalam satu dunia. Sorry. Jadi di masa sekarang, bila anda sedang menonton Para Misti Podcast ini, mungkin anda akan tontonnya dalam lewat sedikit, dalam pukul 10 lebih. Disebabkan rakaman ini dibuat secara offline. Saya masih lagi tidak dapat menyelesaikan masalah internet saya. Jadi saya buat rakaman ini secara offline, kemudian saya upload ke YouTube secara macam biasa sajalah. Tapi still anda akan dengar episod baru Para Misti Podcast ni, tapi cuma saya akan tayangkan ia secara premier. Jadi anda boleh tonton live, dia macam live juga. Benda tu bila dipublishkan, waktu tu dia macam live. Jadi waktu tu anda boleh berkongsi, bercerita dekat live chat. Saya pun akan ada sekali dekat sana, InsyaAllah. Kalau tak ada apa yang menghalang lah, saya akan hadir di live chat sekali. Kita akan bersembang, berkongsikan apa pendapat korang tentang raya PKP 3.0 ni, dan juga cerita yang saya nak sampaikan seterusnya. Baiklah, kalau mic saya ni mengganggu telinga korang ke apa, harapnya dapat
Turunkan sikit ataupun perlahankan sikit audionya, sebab mungkin ada kalanya dia kuat, kalanya dia macam tu lah. Tak faham lah benda teknologi ni kan. Baik, cerita yang kedua nak diceritakan ataupun nak disampaikan pada malam ini adalah berkaitan dengan Saya terlupa cerita apa dah nak sampaikan. Ini cerita ni menarik ya kawan-kawan. Okay, dia bermula dekat kawasan, tak silap saya, sekolah berasrama penuh. Sama ada sekolah asrama penuh ataupun satu pusat institusi. Tapi saya lebih ingatlah dengan dia punya cerita dan sebagainya. Dia dekat satu sekolah. Sekolah ni dia ada asrama. Dia ada asrama. Asrama dia ni dia ada beberapa blok. Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Contohlah. Mula daripada bawah lah. Blok 1, 2, 3, 4. Blok 1 ada pelajar duduk. Memang ada pelajar yang tinggal. Ya, ramai ni. Adalah beberapa katil, ada beberapa bilik yang disediakan, segala macam, contohnya almari kan. Memang khas untuk student-student yang tinggal dekat kawasan tu. Tingkat 2, ada student. Memang penuh lah. Koridor tu taklah sunyi kan. Bila waktu lapang memang akan ada ramai student yang lalu lalang kan dalam kat koridor asrama ni. Dia macam satu blok. Tingkat 3 tiada langsung student yang berada dekat blok asrama tersebut. Tingkat 3 ni dia biarkan kosong oleh pihak pengurusan. Bila ditanya kenapa tingkat 3 ni dibiarkan kosong, alasan yang diberikan dan jawapan, alasan serta jawapan lah yang disampaikan kepada mereka student-student ni, blok ni ditutup sebab nak jalankan satu renovasi. Renovasi daripada awal sampai ke sekarang tak settle setelah beberapa tahun sebenarnya. Bukannya sekejap, dah beberapa tahun tak siap lagi renovasi. Bila kita nak masuk ke kawasan tu, kawasan kan tangga, nak keluar je ke tingkat 3 tu, nak masuk koridor tingkat 3 sememangnya telah pun dipagar. Pagar ni, pagar berjerigi kan, berjerigi macam tu. So bila koridor, dia mesti ada dia punya tembok tu. Ni tembok, sebelah sini mesti dinding, kemudian pintu-pintu bilik. Ni ke hallway jalan. Contohlah ni hallway jalan. Tepi ni adalah kita punya tangga. Sini adalah tembok, kemudian di belakang kita ni adalah merupakan pintu, tingkap dan sebagainya. Jadi tangga ni nak masuk je ke kawasan koridor dipagar, ditutup. Sebelah sini satu, sebelah hujung sana satu lagi. Memang tak boleh nak akses ataupun masuk ke kawasan tingkat 3. Kemudian tingkat 4 ada lagi student. Ada student duduk, ada yang tinggal kat kawasan tersebut. Ini yang ke apa ke saya tak tahulah. Tak pasti cerita dia macam mana lah, tak detail. Jadi pada waktu tu dia tak silap saya nak dekat cuti semester ataupun cuti perayaan. Saya tak ingat mana satu, tapi memang cuti lah. So ada sesetengah ataupun sebilangan penuh pelajar telah pun balik dan pulang ke kampung halaman masing-masing. Ada student dah balik, ambil pack barang, tarik beg kan, semua balik. Aku balik dulu, tinggal hampa ni, bye. Tinggal beberapa orang, para pelajar yang rumah dia jauh. Bila dia nak balik, tak berbaloi pun untuk dia nak balik tu. Sebab cuti tu taklah lama mana, mungkin dalam
beberapa detik je. Dan kos diorang ni nak balik ke kampung halaman tu tinggi. Jadi sebagai seorang student, diorang ni nak jimatkan duit, diorang membuat keputusan untuk tinggal kat kawasan asrama tersebut. Bila dah semua pun balik kan, semua balik, jadi pelajar-pelajar yang dekat lain-lain punya tingkat ni memutuskan untuk tinggal dekat satu bilik. Ada member lah, maksudnya ada member. Tak adalah dia orang ni kena tidur seorang-seorang dalam koridor, dalam dormitory. Dormitory dia orang dekat sebuah tingkat tersebut. Jadi dia orang pun memutuskan untuk tinggal dekat satu dormitory dalam bilik ni. So adalah geng-geng ni, dia orang tak sunyi. Bila tiba menjelang malam, dia orang ni start berborak-borak tau. Berborak-borak, sembang antara dia orang ni. Sembang, dia orang pun macam, weh Mat, jom kita sembang cerita hantu mau. Cerita hantu. Jadi brother ni pun okey lah. Mula dulu. Aku punya cerita ada tapi tak seram lah. Cerita dia itu macam ni. Aku dulu lah, waktu kecil-kecil dulu kan, aku adalah ikut bapak aku. Bapak aku ajak pergi masuk hutan. Dia kata apa, nak cari buluh kot. Lepas tu tentu nak dekat raya ke pun. Nak dekat raya. Waktu tu bapak aku cakap, kita masuk hutan ni. Waktu tu petang lah. Waktu petang nak dekat maghrib tu kami baru keluar. Waktu maghrib tu lah kami silap kan. Bapak aku dengan aku tersesat kan. Kami macam duduk jalan kan. Jalan-jalan dalam tempat yang sama. PBB tempat ni juga, PBB tempat ni juga. Jadi bapak aku jadi tak nak buat apa kan. Dia azan tau. Dia azan kuat-kuat. Kemudian kami jalan-jalan dalam berapa minit tu baru jumpa jalan keluar. Nasib baik lah kan, tu dah dekat malam lah. Dah dekat waktu maghrib. Kami time tu pun buka puasa kat hutan tu lah, bunuh ayam sebetulnya. Baru kami boleh balik. Itu lah cerita aku kan. Hang pula cerita. Okay. Aku sebagai senior hampa lah dekat sini kan. Senior kan. Aku duduk kat asrama ni pun dah dekat 5 tahun lah. Jadi aku nak cerita hampa lah. Cerita ni kat sini lah ni. Lo ni tingkat 2 betul. Apa tanya warden, tingkat atas kita, tingkat 3. Mereka cakap apa? Tahu mereka cakap nak buat renovate apa, nak repair apa, tahu tak settle lagi. Kan lama kan. Itulah lama. Yang sebenarnya waktu aku dulu, waktu sebaya hampa dunia kan, tingkat 3 ni sepatutnya ada orang. Itu kawan aku lah. Tapi dia pun dah tak ada lah ni. Dia dah habis sekolah. Kami dulu boleh tinggal kat tingkat 3 ni, tak tutup macam ni tau. Main time lo ni je, yang tingkat 3 ni ditutup. 4 tahu sebab apa? Sebab apa? Sebab ni lah nak renovate kan. Tingkat 3 tu nak tutup sebab ada satu kes dulu. Kes dia berlaku kat tingkat 3 tu. Ada budak bunuh diri. Ambil betul. Ada budak bunuh diri. Ini betul, aku tak tipu apa. Memang betul. Ada budak student tu bunuh diri. Dia bunuh diri, aku tak tahulah macam mana. Tapi aku tak silap aku, dia buat tepi kat tandas silap aku. Dia bunuh diri dalam tandas dia. Tak silap aku lah, cerita dia time tu dia ada affair
dengan budak lelaki ni. Oh, saya lupa nak cakap lah, ni asrama perempuan tau. Dia ada affair dengan lelaki ni. Ni blok asrama perempuan Dia ada affair dengan lelaki boyfriend ni. Dia orang ni couple. Tapi suatu hari tu dia orang ni telanjur yang blok perempuan ni beritahu beberapa bulan lepas tu dia mengandung. So bila dia bagi tahu dekat lelaki dia ni, lapor ni boyfriend dia yang dia mengandung, boyfriend ni tak nak mengaku dan dia tak nak bertanggungjawab atas apa yang terjadi dekat dia. Dia tak mengaku tu anak dia. Dan dia tak nak bertanggungjawab sebab dia pun masih sekolah. Dia tak boleh nak tanggung lagi sebagai seorang bapa. So budak perempuan tu jadi stres lah. Stres sangat-sangat. Bila dia jadi stres, terlampau stres, dia pergi tandas, kemudian dia bunuh diri dalam tandas. Kecoh lah waktu tu. Memang kecoh lah kat tingkat 3 tu kan. Jumpa mayat dia dalam tandas. Dia tak sanggup tu tanggung malu lah kat sekolah tersebut sebagai seorang student. Dan dia pun dah bergelar ibu sebab dah mengandung. Jadi dia malu, dia bunuh diri dalam tandas. Kat 3 ni atas ni lah. Wish, Empoh ni serius lah. Aku macam tak percaya lah cerita hang ni. Ambil betul. Aku duduk sini, walaupun aku masuk sikit lambat lah setahun daripada hang. Takkan macam tu aku tak pernah dengar pun. Kalau tak percaya, jom kita naik atas. Apa ni? Tak ada orang pun kat blok ni. Kita je. Ada berani tak? Okey, boleh. Semua setuju lah, semua on lah. Okey, semua on. Jom. Hampa ambil torchlight. Apa torchlight tak? Dia bawa torchlight, naik atas. Jadi pergilah diorang ni dalam satu grup. Taklah ramai pun, dalam 4-5 orang macam tu je yang tinggal dekat blok tersebut pada waktu tu. Ambil torchlight seorang satu. Dan tu taklah semua orang ada torchlight, ada 3-4 torchlight macam tu je lah. Bawa, semua nak masuk ke tingkat 3 yang dikunci tadi. Jadi bila pagar tu macam tu, dan koridor ni dia paras-paras pinggang je. Koridor tu paras-paras pinggang. Jadi diorang ni dengan secara illegalnya kan, secara salah, telah pun lompat masuk ke sana melalui tembok tersebut. Kan tembok, sini pagar. So tembok ni diorang jam keluar sini, lompat ke belah sana. Jadi pagar tu macam tak ada fungsi lah. Diorang ni boleh panjat koridor, cuma agak bahaya lah kan. Dia macam sini koridor kita, sini pagar kita. Dia panjat koridor ni, panjat keluar sini, tembus ke sebelah sana, lompat. Jadi dalam contoh ada 5 orang, 5 orang lepas pergi. Dia dah lepas, diorang ni pun check lah kat kawasan tu, kawasan koridor ataupun tingkat 3 ni lah. Dia check, selak-selak sikit lampu pula, tingkap sambil disuluh lampu torchlight. Tengok kat kawasan tu, katil, tilam, almari, semua ada. Sama je macam tingkat-tingkat lain. Rupa dia semua tersusun rapi. Cuma diorang lipat lah tilam tu, tak nak bagi berhabuk. Jadi bila dia tengok kondisi jadi kat cermin-cermin kan, berhabuk lah. Sebab memang dah lama orang tak masuk dan duduk dekat kawasan tu. Jadi diorang pun jalan lah pelan-pelan. Jalan pelan-pelan. Jadi seorang tu cakap dia tak sedar hati. Seorang tu dia cakap, seorang ni lah antara ahli diorang ni, cakap, weh, jom turun lah. Ini benda salah yang kita buat ni. Ni kalau security jumpa ni, nanya kita ni. Jom lah turun lah. Aku tak sedar hati lah. Lepas tu kawan lain cakap, hang apa? Masuk pun tak sampai berapa minit lagi, dah nak keluar. Tadi hang cakap hang nak join kan. Tadi hang cakap hang nak buat. Aku tanya hang nak. Hang beria-ria cakap on. Lepas tu dah sampai ni hang jadi macam ni pula.
Jomlah. Sampai depan tu lah. Lepas tu kita belah lah. Kita pergi sampai hujung lah. Jadi koridor tu panjang. Korang jalan lah. Lepas dormitory 1, dormitory 2. Jadi selang-selang tu ada pula bilik-bilik yang tertentu lah. Bilik untuk belajar kan dan sebagainya. Ada dekat koridor tu sepanjang-panjang tu. Jadi di setiap aras akan ada bilik belajar ada sendiri, ada tandas, ada bilik rehat dan sebagainya. Setiap koridor tu bilik basuh baju macam dobi tu pun ada juga. Jadi bila sampai yang dekat tandas yang dikatakan ada benda ataupun berlakunya kisah pembunuhan, bunuh diri tu lah dekat tandas tersebut. Dia ada sampai dekat sana, yang sini dia cakap, ni lah ni tandas yang aku cakap kat hampa. Kau tengok ni. Aku nak buka pintu lah. Gerbung. Kunci lah. Buka tombol pun tak boleh ni. Kunci lah. Aku rasa ni lah ni sebabnya mereka tak nak bagi orang masuk kot. Sebab tu mereka kunci ni tandas ni. Tengok lah atas. Mangga ketak besar tau. Lah mangga pula aku tak nampak lah. Gelap kan. Lepas tu ada seorang kawan dia ni, dia macam gila-gila sikit. Dia pun macam, ni lah ni tandas yang aku cakap ni. Ya je ada benda. Oi, sabar di dalam oi, aku di luar. Tu sambil dia gelak-gelak. Lepas tu tiba-tiba dari dalam dam. Dia orang terdiam. 5 orang terdiam. Korang buat bunyi tadi, jangan main-main. Aku dengar macam daripada dalam tu. Dia ketuk sekali lagi. Ni, pintu ni. Ada apa? Tam. Dia hentam pintu beberapa kali. Dalam beberapa ketika, tam dari dalam. Wih, ni tak melawak ni kan. Betul dari dalam kan. Jom belah baby, belah. Semua pun lari patah balik. Berdesuk. Lompat balik cepat-cepat daripada tingkat koridor tu, lompat keluar balik ke tangga dan lari turun balik ke bilik masing-masing. Setelah kejadian tersebut, diorang totally paranoid. 5 orang jadi takut tau dengan apa yang berlaku. Dan saya dengar ada juga versi yang sama cerita ni. Dikatakan ada student ni yang terkena histeria atas sebab diganggu oleh makhluk yang mereka ni percaya yang dulunya tiada. Bila dah tahu cerita, diorang pergi pula ke blog tersebut. Ada yang kena histeria katanya lah. Saya tak tahulah mana satu cerita asal yang betul. Tapi cerita ni telah pun disampaikan dari generasi ke generasi. Dan versi yang saya dengar macam tu lah. Jadi versi yang lain mungkin ada di luar sana yang tahu cerita asalnya, boleh berkongsikan dengan saya, InsyaAllah nanti. Jadi dia macam tu lah seumpama cerita yang disebutkan ni. Dan saya memang ingat tajuk dia asrama blok yang ditinggalkan. Dia macam bukan blok tapi dia koridor sebenarnya. Koridor yang ditinggalkan. Student tidak dibenarkan masuk sama sekali ke koridor tersebut. Tapi ada segelintir pelajar yang cuba trespassing ataupun cuba secara illegal lah lompat masuk dan kemudian mencari kebenaran di sebalik koridor tersebut. Dan tak semena-mena diganggu. Dan cerita yang saya dengar diganggu dekat toilet. Tapi ada yang cerita lainnya diganggu di dormitory masing-masing tu. Dia nampak susuk
kat dalam dom yang diganggu, benda tu lari kat koridor kan, berdesut datang dekat arah diorang, dia lari cepat-cepat. Jadi macam tu lah cerita dia. Memang sedih dengan apa yang diceritakan tentang kematian yang berlaku tersebut kan. Ada pelajar ni yang telah pun hamil, kemudian memilih untuk membunuh diri. Kalau ada yang dengar Malam Seram ataupun Misteri Jam 12, pasti anda akan pernah dengar lah cerita ni suatu ketika dahulu. Dia seumpama macam sama lah, tapi dia cuma versi tu tak tahu mana satu yang betul lah. Okay. Dan memangnya cerita yang saya sampaikan ni adalah semata-mata sebagai satu hiburan buat anda. Jadi tidak ada kena-mengena ataupun cerita ni tak menggambarkan situasi yang sebenar 100% lah. Jadi anggaplah anda hanya menonton sekadar macam tonton filem seram dengar Para Misteri Podcast ni. Jadi janganlah anda terlampau taksub dengan cerita-cerita yang disampaikan. Mungkin anda macam, oh, aku nak carilah sekolah ni, nak pergi buat research lah, nak pergi sana, nak pergi panggil tu keluar betul ke hang pernah kena apa, telanjur dulu, macam mana apa semua nak pergi tanya kan. Jangan sampai taksub kawan-kawan. Kita hanya mendengar dan ambil iktibar dengan apa yang disampaikan. Mungkin apa yang berlaku tu ada hikmah dia, kita tak tahulah. Anda sedang mendengar Para Misteri Podcast, cerita-cerita seram Nusantara. Kongsikan cerita dan pengalaman anda ke email pasalamsg@gmail.com. Kita dia dalam satu dunia. Baik, kembali lagi kita di dalam Para Misteri Podcast. Cerita seterusnya yang nak disampaikan pada anda, ceritanya mungkin secara ringkas dan padat lah, sebab kita pun dah hampir sejam secara recording offline berada di saluran Pak Salam Studio menemani anda pada jam 10 sepatutnya, tapi sekarang ni telah pun secara offline buat ni. Buat sekarang masa saya dah 9.57 malam. Lepas ni mungkin nak upload tu ambil masa sikit. Jadi saya harap anda dapat memaafkan saya lah atas segala yang berlaku ni. Saya memang nak buat secara live, tapi apakan daya line tidak dapat mengizinkan apa yang saya nak buat malam ni. Jadi terpaksalah saya buat alternatif lain. Baik, cerita yang terakhir pada malam ini mengisahkan tentang apa yang berlaku dekat saya, apa yang dikongsikan kepada saya oleh atuk saya lah. Atuk saya ni, dia telah pun meninggalkan kita lah. Jadi Al-Fatihah buat atuk dan nenek saya. Arwah bercerita, dulu dia suka dia macam ni tau. Dia satu tapak ni dia usahakan kebun durian, tapi bukan milik dia, orang lain punya. Dia si empunya kebun tersebut ada dusun durian, dan dusun durian tu dia panggil orang untuk usahakan durian tersebut. Kemudian orang yang dia panggil tu harus bayar sewa pada si pemilik. Jadi contohlah tokai dia ni Lim, saya panggil Lim lah. Dia Chinese, dia Lim. Jadi contohlah, itu contoh nama samaran saya bagi Lim. Lim ni dia ada dusun durian, kebun durian ni. Lepas tu dia macam tak larat lah nak usahakan kebun tu. Memang waktu tu musim durian. Dan bila musim durian, diorang ni
tak dapat nak kawal lah bila durian tu jatuh debu, hilang ke mana. Mungkin jatuh lepas masuk ke dalam parit dan kemudian air akan bawa hanyut. So tak adalah pulangannya, tak adalah duriannya lah yang ada pada waktu tu. Contoh lain, durian ada tupai makan dan sebagainya kan. Jadi kes-kes macam ni perlu dihindar dengan cara diorang perlu duduk kat dusun durian tu, tengok 24 jam. Tengok, tunggu durian jatuh biji, 2 biji, 3 biji. Ni tak termasuk kes yang orang pergi rembat durian tu tau. Tak ada. Tak lah. Ada juga yang kes orang datang ambil durian tu balik tanpa izin tuan dia. Ada juga. Jadi diorang ni kena jaga dusun durian tu supaya ada hasil dan boleh dijual. Jadi bila si Lim ni dia tak larat nak buat macam tu, dia ada dusun tapi dia tak larat nak usahakan, mungkin atas faktor kekangan masa ataupun usia dia lah. Kerenyah sebenarnya nak jaga dusun durian. Dia ada teknik-teknik dia juga. Ada, kalau anda yang ada dusun durian, mungkin anda pernah lihat yang ada tali rapia yang akan diikat dekat tangkal buah durian tersebut ke dahan pokok. Itu salah satu teknik untuk menghindari durian tu jatuh kemudian hilang tak jumpa. Dia jatuh ada tali yang mengikat ke tangkal buah durian tersebut dan buah tu senang nak dijumpai. Ada juga orang yang meletakkan macam jaring kain lah, dia macam tali punya jaring lah. Kemudian mengelakkan buah durian jatuh kemudian ke dalam sungai. Dia tak nak bagi jatuhnya durian tu terus ke dalam sungai. Kemudian jaring ni akan melindungi buah tersebut daripada jatuh ke dalam sungai. Dia akan bounce balik, jatuh ke atas tanah. Jadi anda akan dapat buah durian yang banyak. Jadi di atas faktor macam tu, banyak kerja nak kena buat, Lim ni tak larat. Jadi dia panggil orang. Atuk saya datang. Okey, Lim ni buat agreement. Okey, tahun ni buah durian ni hang boleh ambil semua sekali. Ambil lah nak berapa biji yang hang boleh dapat kat situ. Ambil. Tapi dengan harga macam ni hang bayar kat aku. Sekali bayar. So durian ni banyak mana hang ambil, hang nak pergi jual ke, nak makan ke, ambil kata hang lah. So macam itulah agreement yang diketengahkan. Dan atuk ni saya ambil. Jadi bila konsep ni dia anggarkan semacam sandar. Dia sandar kan. Bukan sandar maksudnya leaning on your back tu, bukan. Dia sandar dusun durian ni. Jadi dia bagi duit kan, sejumlah wang. Kemudian apa yang durian yang ada pada musim tu kan, durian ni ada musim dia. Jadi musim tu sekali datang kan, jadi semua hasil durian tu anda boleh ambil. Jadi atuk saya boleh ambil, boleh pergi jual. Jadi macam itulah dia buat kerja ni, maksudnya kerja kampung lah kan. Jadi dia buat macam tu. Jadi durian ni dia nak tunggu durian tu hampir 24 jam tau. Bila dia nak tunggu hampir 24 jam, malam pun dia perlu tunggu dekat dusun durian. Dusun durian ni selalunya atas bukit, dekat pinggir-pinggir kampung sikit. Dia takkan buat tengah-tengah kampung ada dusun durian. Memang lain macam lah kan. Selalunya dekat belakang-belakang sikit dia akan duduk dusun durian ni. Dan selalunya dekat dusun durian tu akan ada pondok. Pondok ni, kita satu letak pondok kan, untuk orang pemilik durian tu tunggu kat situ. Okay. Bila jadi macam tu, atuk saya pun dah pergilah buat segala kerja yang perlu dibuat. Dia diikat dekat tali rapia kan, ikat ke pokok. Kemudian ada jaring yang dia letakkan untuk mengelakkan jatuh ke dalam sungai. Ada juga yang sediakan motosikal, dan di belakang motosikal tu ada raga kan. Raga ni bagi mudah dia ambil durian tu untuk keluar masuk kebun tersebut. Dan nak pergi buat rondaan ambil durian ni, selalunya diorang akan pakai helmet tau. Pakai helmet. Ni bukan helmet mahal, Arai, bukannya Shoei kan. Yang nama dia Shoei, tak tahulah. Yang bukan helmet tu lah, ni helmet murah punya. Pakai untuk mengelakkan durian tu jatuh ke depu atas kepala.
boleh berlubang, sakit tu kan, durian tu kena ciku. Jadi bila dah jadi macam tu, waktu malam, waktu malam memanglah kita tak tidur dekat pondok durian, tapi waktu malam bila kita pergi untuk menjaga durian, mengelakkan daripada orang datang curi. Ada orang ni kalau nak datang curi durian, waktu malam tu memang ligat lah aktiviti-aktiviti curi-mencuri ni. Jadi apa yang dibuat oleh atuk saya, dia akan pergi duduk dekat pondok tu, tak sampailah larut malam sangat. Dia dalam pukul 10 dia akan balik macam tu. Hidupkan unggun api untuk mengelakkan diri daripada digigit nyamuk kan, sebabkan dalam kawasan tu kawasan dusun durian dan tak lain tak bukan pokok dan hutan saja dekat kawasan tu. Dengan berbekalkan raga kat motor, helmet satu kan, dia duduklah dekat pondok tu sambil layan-layan rokok. Rokok waktu tu selalunya atuk saya dia isap rokok daun lah, rokok daun. Dia sambil tunggu kan, sambil isap rokok. Bila kita dekat dusun durian ni, kawasan dia senyap sunyi tau. Dia hanya boleh dengar cengkerik yang bunyi kan pada waktu malam, sambil menghembus asap rokok. Pasang telinga. Pasang telinga untuk apa? Untuk mendengar buah durian jatuh. Nanti ada bunyi lah, tebuk. Oh, itu menandakan dah ada durian yang jatuh. Bila dia dengar bunyi durian jatuh, dia pun okey, pakai helmet, bawa lah lampu suluh ataupun pelita kot, pelita tanah pada waktu tu. Pergi lah suluh mencari mana buah durian. Jadi kalau kita dengar bahagian arah sini, kita pergi arah situ. Bahagian belakang ke, kita pergi arah belakang. Macam tu lah, duduk dekat pondok tu. Di waktu tu dia dengar bunyi durian jatuh, dia pun dengan semangatnya nak carilah durian tu sebelum kena ambil orang kan. Mungkin juga binatang boleh makan tupai dan sebagainya esok pagi, kita tak tahu. Jadi dengan pantasnya dia pergi cari. Jumpa satu biji buah durian. Tapi tengok saiz durian tu sebenarnya kecil je. Tak apalah, rezeki juga ni kan. Ambil lah, boleh lah kita nak makan ke apa kan. Selalunya kalau kecil-kecil ni selalu ambil makan, yang besar-besar baru kita jual. Apalah, rezeki juga kita ambil. Dia ambil. Itu tu dekat hutan sana, kat dusun durian tu, dia seorang je, jarang lah pergi ramai-ramai kan. Ambil. Dalam perjalanan dia pulang, dia nak pulang ke pondok dia. Kan tadi saya cakap kat pondok dia ada hidupkan apa nama unggun api. Tadi di sekeliling lain semua gelap gelamat kecuali kat kawasan pondok dia. Sebab kat pondok dia ni memang akan nampak terang sedikit sebabkan oleh unggun api tu. Bila dia tengok ke arah sana kan, cahaya sama-sama malam oleh unggun api yang dihidupkan, dia nampak tinggi sangat. Bila dia tengok lagi, makin dekat dia berjalan, tu bukan pokok yang tinggi tu. Sebab kan benda ni dia macam satu batang straight ke atas. Lepas tu bila dia amati betul-betul benda tu, walaupun tak nampak di dalam samar malam, dengan berpandukan cahaya malam oleh bulan pada waktu tu, dia didongak ke atas. Tinggi semacam ni. Dia dongak tu walaupun taklah melepasi pokok, tapi bila dia dongak tu, dia tinggi, paras-paras rumah satu tingkat lah kan, paras-paras rumah satu tingkat. Bila dia dongak, tinggi ni. Bila dia tahu benda apa yang tinggi sangat tu, dia pun mula macam buat tak nak endah lah benda tu. Benda tu saja nak mengusik. Jadi dia pun letak durian dalam raga motor, kembali duduk dekat pondok. Benda tu bukan dekat dengan pondok, dia jauh sedikit. Sebabkan tadi yang dia nampak tu
macam dekat dengan pondok dia, tetapi bila dia tengok balik, oh jauh lagi. Cuma cahaya api tu yang dapat menerangi sekeliling kawasan tu, boleh nampak benda tu dekat satu sudut. Bila dia balik rumah, dia cerita dekat kami malam, kan semalam lah. Dia tak cerita direct on the spot esok pagi itulah. Dia dalam beberapa hari lepas tu dia ceritalah, berkongsi kan dengan kami anak-anak ni, dan cucu-cucu dia ceritalah. Itu pi apa, sandak kebun kan, sandak kebun, pergi sewa kebun. Malam tu dia boleh duduk situ, patutnya boleh duduk lama, dia jadi balik cepat lah. Dia cakap dia penunggu tu, dia duduk situ tengok Lepas tu disebabkan dia ni orang lama ni ada pengalaman, dia boleh cakap kat benda tu, dah jangan kacau, aku pergi balik. Tapi dia tak mau balik. Dia kata, dia cakap, Tok saya cakap lah, dia tak nak balik. Dia tunggu sudah punya lama. Sampailah atuk saya sendiri yang ambil keputusan untuk beredar dari situ. Sebab dia tak nak pulang dengan sendirinya. Dia mungkin adalah penunggu atau penjaga dekat dusun tu. Bila kita sebut pasal dusun durian ni, memang akan ada orang-orang kita yang akan meletakkan penunggu kat kawasan tu. Dia boleh jadi pada malam tu dia boleh cakap yang tu mungkin hantu galah. Sebab dia ni tengok tinggi, tapi bila dia cakap hantu galah, dia tinggi, badan dia tak berbulu. Tapi bila dia tengok pada malam tu, dia tinggi dan badan dia berbulu. Bulu penuh berbulu. Bukan macam orang kita punya bulu. Ni dia macam ada fur. Fur tu bulu lah, bulu yang lebat, macam yeti punya bulu tau. Yeti kalau tahu, yeti tu yang dekat ais tu, dia macam bukan hutan, dia orang tu Bigfoot lah, Bigfoot. Tapi this time dia hitam, tinggi dan dia berbulu. Dia cakap yang tu mungkin penunggu ataupun hantu raya yang menjaga kawasan dusun durian tersebut, tak nak bagi dusun durian dia ni dicuri, ataupun buah durian tu yang dicuri, bukan dusun. Maksud saya buah durian tu dicuri pada waktu malam. Jadi barang siapa yang ambil durian tanpa izin, benda ni akan ganggu dia supaya dia tinggalkan buah durian tu dan dia lari tempiaran keluar daripada dusun durian. Itu motif dia. Orang ni dia simpan penunggu kat kawasan dusun durian. Dia ceritalah benda ni dekat saya, dikongsikan. Okey, tadi itulah cerita, ketiga cerita yang saya kongsikan pada malam ni. Tadi mungkin video ni akan keluar lambat sikit, tapi jangan risau, tetap ada. Jadi yang pertamanya tadi kita kongsikan cerita, iaitu cerita tentang Area Tasik Raban ya. Kalau anda yang baru je hadir tonton premier ini, anda boleh rewind balik belakang sikit, ataupun anda boleh tunggu video ni habis, kemudian akan play daripada mula. Kemudian kisah yang kedua itu tentang asrama, yang di mana ada asrama tu ada kes kejadian bunuh diri. Okay. Dan yang ketiganya tentang hantu raya, di mana dia merupakan seekor penunggu yang tinggal di dusun durian bagi menjaga hasil durian daripada dicuri. Jadi sampai di situ sajalah episod Para Mistik pada kali ini. Jadi di kesempatan ini saya ingin memohon segala ribu-ribu ampun dan juga maaf kepada anda jika sepanjang-panjang penyiaran saya di saluran Pak Salam Studio ni mungkin kadang-kadang video konten tu keluar tak sama. Kenapa tiba keluar konten serang, tiba selang konten lain pula kan. Mungkin kadang-kadang tu keluar konten lambat. Contohnya macam kali ni memang gila-gila lambat lah kan. Sebab itulah macam-macam yang berlaku. Kadang-kadang ni kita tak dapat nak rancang. Benda tu datang secara
mengejut lah. Kita ni hanya mampu rancang perjalanan hidup kita. Kita tak tahu apa yang akan terjadi lepas tu. Kita cuma boleh mampu berdoa dan teruskan kehidupan kita. Jadi minta maaf kepada semua penonton-penonton yang di luar sana. Jadi selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada saya mewakili saluran Pak Salam Studio kepada anda yang di luar sana. Jadi terima kasih kerana selalu support saya, selalu berada dengan saya dan membawa saya ke tahap yang ini. Saya pun tak sangka lah benda ni boleh jadi kenyataan. Sebab selama ni saya macam bermimpi je untuk ada audiens sendiri, ada orang yang support di belakang saya, ada orang yang menonton video-video saya ni. Alhamdulillah setakat ni saya rasa saya macam rasa puas hati lah dengan apa yang saya kecapi pada saat ni. Tapi orang cakap dream big, kau mesti harapkan daripada satu ke satu. Jadi benda yang saya kecapi sekarang ni saya jadikan sebagai batu loncatan. Kemudian kita akan meloncat lagi ke batu-batu yang lebih besar. Dream big kawan-kawan. Jadi jangan berputus asa. Kita mesti ada target dan goal kita. Jadi insyaAllah dengan harapan dan skala effort yang kita ada, kita akan teruskan lagi, kembangkan lagi siri yang di channel Pak Salam Studio. Jadi panggil kawan-kawan anda untuk tonton video daripada saya. Dan mungkin apa yang share ataupun apa yang anda lakukan itu dapat membantu seseorang pada suatu hari nanti. Mungkin dia dapat memberikan info kepada dia. Mungkin dia dulu, contohnya dekat atas Siraban tadi, mungkin dia selalu sangat pergi dan dia tak tahu pun apa yang berlaku kat kawasan tu. Sering sekali pergi. Mungkin kalau terjadi apa-apa nanti dia macam, oh, dulu kawasan ni macam ni kan, sejarah kawasan tu macam mana. Dan bila dia nak pergi pula selepas ni, dia mungkin akan berhati-hati lah. Jadi sampai di situ saja episod pada kali ini. Anda akan tonton video ni mungkin dalam pukul 11, saya tak pasti. Jadi terima kasih kerana support saya. Terima kasih sangat-sangat. Selamat Hari Raya kawan-kawan. Jadi jaga diri anda di luar sana. Kes COVID-19 telah pun meningkat secara mendadak dan kita kebarangkalian akan mengalami total lockdown. Kita tak pasti macam mana hasilnya. Kita harap yang terbaik saja. Tapi kalau total lockdown itulah yang terbaik untuk kita untuk kurangkan penularan kes ini, jadi mengapa tidak? Saya cuma berada neutral, tidak support mana-mana bahagian. Jadi yang penting jaga kita punya disiplin kita dalam menjaga diri kita dan kesihatan bersama kita dan juga keluarga. Jadi kita harap yang terbaik di dalam apa jua tindakan ataupun arahan daripada kerajaan. InsyaAllah semuanya akan baik sedia kala. Kita mengharapkan tahun depan, raya pada tahun depan dapat disambut dengan girang gemilangnya bersama dengan yang tersayang, family dan juga segala saudara mara dan sebagainya. Jadi saya mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum. Bye bye. Kita dia dalam satu dunia. Anda sedang mendengar Para Mistik Podcast, cerita-cerita seram Nusantara. Kongsikan cerita dan pengalaman anda ke email paksalamsg@gmail.com. Kita dia dalam satu dunia.